Aku perasan diorang ni bukannya orang kaya, diorang ni orang biasa. Rumah serba kekurangan, makan serba kekurangan, toilet serba kekurangan, tapi mereka layan aku seperti mereka ada segalanya dekat rumah tu. Dan aku tak haru sebab mak dia berusaha masak untuk aku makanan yang sedap-sedap kan. Sebab dia kata, oh daripada Malaysia apa semua. Assalamualaikum geng, selamat kembali lagi kalian ke channel aku. Selamat bergabung. Apa khabar kalian? Aku sentiasa mengharap kalian semua dalam keadaan yang sihat, aman, amin. Untuk kalian yang sentiasa menonton video-video aku, yang sentiasa mendukung komentar-komentar aku yang positif, terima kasih banget geng. Dan gak lupa untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku, dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Okay geng, hari ni aku akan buat satu reaction video di mana ada request sahabat kita nak aku react video tentang seorang YouTubers atau backpackers yang sering travel ke banyak negara. Nama beliau adalah Khairul Jamain. Dia seorang YouTubers juga geng. Dan dalam channel dia ni sering bercerita tentang travelling, vlog travel, pengalaman dia di negara orang, bagaimana dia backpacking seorang diri, dan banyak lagi video-video yang seronok bila untuk kita dengar perkongsian cerita dia di negara orang. Memang seronok, memang best. Dan salah satu cerita dia adalah di mana dia kata dia terhutang budi dengan orang Indonesia semasa tiada duit di Indonesia geng. Jadi judulnya agak menarik untuk kita mendengar kan. Jadi untuk tahu apa cerita ni, apa kisahnya, yuk nonton aku react. Yuk geng. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Aku nak cerita tentang aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia. Ini betul aku tak tipu So, aku akan cerita tentang pengalaman aku. Orang kata ada keluarga angkat di sana, dilayan seperti seorang raja. Bukan aku dilahirkan sebagai anak sultan atau sebagainya, bukan. Tapi layanan diorang satu, dan juga aku dijadikan anak angkat. Walaupun masa tu aku tak ada apa-apa dan aku hanya seorang backpackers yang hanya mahu menjelajah dan juga orang kata mengenali budaya dan manusia lah dekat Indonesia kan. Sebelum tu kalian boleh subscribe Khairul Jamain untuk mengetahui kisah-kisah yang menarik bila mana ketika beliau backpackers di banyak negara. Memang syok, memang best cerita dia geng. Subscribe. So aku cerita pengalaman dia adalah masa tu aku travel seorang, tak tahu 2017, 2016, 2017 ke kalau tak silap aku. So aku datang ke Padang, aku berkenalan dengan seorang lelaki, aku tak ingat siapa nama dia, tapi dia, aku guna couchsurfing lah. So dia bawa aku jalan-jalan Universiti Andalas dan sebagainya. Lepas tu dia tanya aku nak pergi mana. So aku kata aku nak pergi Bukit Tinggi. So bila aku Bukit Tinggi, aku berkenalan dengan Arkan pula, menggunakan sama couchsurfing juga. And then kita orang berkenalan sebagainya, dan aku bergerak ke Solok. Ke Solok tu memang aku tak ada plan, dan aku tak tahu pun apa yang ada ke Solok, sebab lepas tu aku nak pergi ke Kerinci. Dan bila aku sampai ke Solok ni, so aku sampai dalam malam tau sebenarnya. Aku berkenalan dengan seorang anak muda sana, nama dia Malim. So Malim ni dia naik motocross, lepas tu tiba-tiba dia berhenti. Dia minum kopi kat situ. Lepas tu dia tanya, abang dari mana? Aku cakap dah, aku dari Malaysia. Lepas tu dia tanya, sendiri ke? Sendiri. Abang pun anak gunung juga ke? Dia tanya macam tu lah. So aku tak faham semula-mula anak gunung. So anak gunung ni maksud dia hiker lah. Rupanya sebab dia pun hiking, dia pun kaki hiking. Aku cakap, ya, tapi aku kat sini aku nak travel, backpack kan. Tapi kalau dia beri peluang untuk panjat gunung, aku on je lah kan. Sebab memang aku minat aku panjat gunung. So kita orang jadi rapat sebab dia ceritakan dia pun sebenarnya hari tu dia nak pergi panjat gunung. So dia nak pergi banyak ke gunung
Gunung Talang masa tu. Lepas tu Gunung dia kata Talang. dia bagi nombor telefon apa semua. Kalau balik singgah Solok. Dia kata kat Solok pun ada banyak tempat menarik. Dia pendekkan cerita, lepas aku balik daripada Kerinci apa semua, Kerinci aku pergi Kerinci, Kayu Aro, Sungai Penuh. Lepas tu aku patah balik ke Solok. Aku berjumpa dengan dia ambil. Dia bawakan aku dekat rumah dia lah. Dia pergi tinggal. Aku rasa seminggu juga aku tinggal dekat rumah dia kan. So dekat rumah dia seorang dan ada mak dia. So ayah dia dah meninggal lah, kakak dia pun meninggal, dan tinggal dia dengan mak dia. So dia panggil Omak lah, Omak. Sebab sana Minang, orang Minang. Dia kenalkan aku dengan mak dia. Dan aku perasan diorang ni bukannya orang kaya. Diorang ni orang biasa. Rumah serba kekurangan, makan serba kekurangan, toilet serba kekurangan, tapi mereka layan aku seperti mereka ada segalanya dekat rumah tu. Dan aku terharu sebab mak dia berusaha masak untuk aku makanan yang sedap-sedap kan. Sebab dia kata daripada Malaysia apa semua. Dia suka tetamu datang daripada luar tinggal dekat rumah dia. Sebenarnya dalam seminggu tu berlaku satu gempa bumi kat sana. Sebab dia titik dia dekat Mentawai, tak silap aku, dekat Kepulauan Mentawai. Dan rasa gegar sampai pukul 7 pagi. Rasa gegar sampai ke Solok. Dia sendiri bagi tahu Solok memang selalu berlaku gempa bumi. And then dia kata Gunung Talang tu gunung berapi lah, tapi yang dah mati. Tapi dia kata sebelum ni dekat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi memang ada berlaku gempa bumi lah, dan pernah berlaku letusan gunung berapi juga dekat sana lah. Dia kata selalu kena. So a good thingnya diorang ni memang terlalu baik pada aku. Walaupun diorang tak ada duit yang banyak, tapi diorang berusaha untuk bawa aku jalan-jalan, pergi tengok beras Solok. Dekat sana famous dengan beras Solok, beras yang berkualiti lah. Suruh belikan aku, suruh bawa balik dan sebagainya. So, memang sangat baik lah layanan dia. Dia kenalkan aku dengan kawan-kawan dia yang anak gunung sama-sama. Aku rasa macam mana aku rasa sedih ketika tu sebab aku tak mampu beri apa-apa. Sebab aku tak ada duit. Ketika aku travel tu aku tak ada duit yang banyak gila macam terima kasih sebab layan dah, ambil RM100, ambil tak. Sebenarnya Malim ni bekerja dengan kantor government lah, kantor kerajaan kan, kantor pemerintah, tapi sebagai dispatch kalau tak silap aku lah, sebagai macam dispatch, penghantar surat dan sebagainya. Dan dibayar gaji RM600 RM600 sebulan. So aku tanya dia cukup ke RM600? Lepas tu dia kata Alhamdulillah cukup untuk sara mak dia apa semua. Bagi aku dia seorang anak muda yang kuat lah, yang sangat strong lah. So Malim, kalau tengok video ni, aku nak ucapkan terima kasih sebab selama ni bila aku datang ke Solo, kamulah orang yang selalu menjemput, kamulah orang yang selalu ada bersama aku ketika tu. Dan dia sanggup hantar aku ke airport. Walaupun aku kata jangan aku naik bas pergi airport, dia kata jangan, biar Malim sendiri yang hantar. Dia kata sebab Malim dah bersama abang, dan Malim nak tengok abang pergi biar depan mata Malim. So macam tu lah. So aku rasa macam terharu gila. Terharu dengar lagi. Sejak lepas tu 2-3 kali aku pergi, memang aku dah akan datang rumah dia, dan aku dah menjadi anak angkat dia orang, keluarga angkat dia orang. Walaupun aku tak boleh mampu bagi duit pada dia orang, tapi aku terharu sebab aku boleh bagi, orang kata aku mampu memberi senyuman kepada mereka lah. Benda-benda tu yang buat aku rasa macam aku terhutang budi dengan orang Indonesia lah, especially keluarga Malim. Walaupun keluarga dia kecil, keluarga sederhana, serba kekurangan, tapi dia melayan aku macam aku ni sebahagian daripada keluarga mereka lah. Dia bawa aku jalan-jalan, dia pergi bawa aku panjat gunung ni, bermalam dekat gunung ni. Okay, buku aku tajuk Bertuhan di Jalanan tu, cover depan tu dia ambil di Solok. Aku tak ingat nama bukit apa, tapi aku dengan Malim tu masa pertama kali pergi dengan Malim. So memang kita orang tangkap gambar dekat situ. Aku rasa dia dah melakukan yang terbaik, dan dia pernah cakap aku, kalau saya ada duit bang, saya dah bawa dah abang pergi sini yang tempat kena bayar dan tempat cantik lah. Tapi aku cakap tak apa, bawa tempat yang free. Sebab aku bukannya nak pergi tempat mewah, aku kata aku nak pergi tempat yang ada budaya apa semua. Dia bawa aku tempat makan makanan lokal, kafe, berkenalan dengan kawan-kawan dia. Masa tu aku tak terkenal lagi aku boleh bagi tahu, masa tu aku tak terkenal dan orang tak kenal aku pun, tapi dia layan aku macam aku ni orang yang sangat-sangat terkenal tau. Aku macam gila lah. So setiap kali ada pernah sekali tu aku dekat Padang, dan dia dari Padang ke Solok atau dari Solok ke Padang ni mengambil masa sekitar 2 jam lebih. Dia sanggup datang dari Solok semata-mata untuk jumpa aku. Bayangkan, aku tanya kenapa dia sanggup datang apa semua, sebab dia tahu aku dekat Padang kan, sebab aku ada urusan kerja time tu. Lepas tu dia kata tak apa, Malim nak jumpa abang je, sebab dia bahasakan diri dia Malim nak jumpa abang.
sebab Malim dah lama tak jumpa abang. Dan dia selalu cakap, dulu abang, kalau abang kahwin nanti Malim nak datang Malaysia, sebab dia tak pernah datang Malaysia. So dia teringin datang Malaysia, dan dia teringin nak panjat gunung-gunung dekat Malaysia. Tapi masa aku kahwin tu, sebab aku kahwin bukan kahwin mewah gila kan. So memang sederhana lah. So memang tak tercapai lah hajat dia untuk datang Malaysia untuk tengok aku kahwin dan sebagainya. Tapi insyaAllah kalau border dah buka, memang aku nak bawa isteri aku, anak aku untuk pergi sana dan bertemu dengan keluarga Malim. Sebab aku rasa aku membesar ataupun pengalaman aku ada sebahagian daripada mereka. Sekali lagi aku nak ucapkan terima kasih kepada orang Indonesia. Ini bukannya propa ke apa, tapi ini ikhlas daripada hati aku. Ikhlas daripada hati aku sebab korang dah layan aku sebaik mungkin, walaupun ketika tu aku tak ada apa-apa, walaupun gempa, dibawa aku pergi makan durian kan. So pergi rumah kawan dia pergi cari durian. Aku rasa terharu lah sebab dia nak aku rasa experience lokal tu dekat sana kan. Dan benda-benda yang dia cakap macam satu hari nanti kalau saya ada duit, dia kata dia nak kerja dekat Malaysia, nak cari wang untuk mak dia lah kan. So benda-benda tu lah. So aku cakap lah, susah sebenarnya nak bekerja dekat Malaysia kan. Tapi kalau kamu ada semangat, niat kamu betul, silakan lah aku kata kan. So itu dia bagi tahu dia tengah kumpul duit dan sebagainya. So aku suka spirit anak muda yang macam tu, sebab dia, bila dia bersemangat, aku secara tak langsung aku bersemangat dan bermotivasi untuk diri aku. So terima kasih orang Indonesia. Aku betul-betul berhutang budi dengan orang Indonesia, especially keluarga Malim. Malim, aku harap kau membesar dengan sihat dan kau akan berjaya mencapai apa yang kau inginkan lah pada orang kata kerjaya kau dan apa saja. Amin. InsyaAllah lepas COVID ni, lepas reda and then border buka, aku akan bawa anak bini aku untuk jumpa keluarga Malim lah dekat Padang ataupun dekat Solok, Indonesia. So kita doakan supaya dunia akan sihat dan semakin pulih dan akan menjadi indah semula. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Okey geng, itulah kisah penceritaan Khairul Jamain ketika berada di Indonesia. Sumpah geng, aku memang terharu. Aku terharu geng dengan cerita dia, bagaimana Malim ni membantu Khairul ni ketika Khairul berada di sana. Walaupun Khairul ni dalam keadaan keluarga yang sederhana atau miskin, serba kekurangan, cukup-cukup makan, tapi tetap melayan tetamu dengan baik. Begitu juga dengan ibunya. Ini adalah salah satu kisah satu keluarga Indonesia. Dan mungkin banyak lagi kisah yang kita belum dengar, tapi ini adalah satu cerita di mana warga Indonesia ni walaupun kekurangan hidupnya, tapi bagaimana mereka melayan tetamu, diberi makanan, dimasakkan makanan yang sedap-sedap untuk melayan tetamu tu. Aku memang terharu mendengarnya geng. Dan mungkin bukan semua orang seperti Malim dan ibunya ni geng. Mungkin bukan semua orang boleh menerima tetamu dari luar untuk masuk ke rumah. Mungkin tak semua bisa begitu geng. Tapi di mana memang aku terharu sangat keluarga ni, makannya pun cukup-cukup untuk 2-3 orang keluarganya, tapi boleh menerima tetamu dari luar, entah siapa, tak kenal, baik atau jahat, tapi bisa menerima tetamu dengan melayannya dengan baik. Aku sangat terharu geng. Dan ini adalah bukti satu kelebihan kebaikan di Indonesia geng. Dan aku juga banyak reaction video-video, dan aku tahu rakyat Indonesia, warga Indonesia ni memang pemurah, baik hati, penuh dengan adab, sopan. Dan aku tahu itu adalah memang sudah menjadi jati diri orang Nusantara geng. Okey geng, terima kasih banget sudah menonton video aku daripada awal hingga habis. Terima kasih banget yang belum subscribe, tolong geng subscribe, gratis saja geng. Kita jumpa aku dekat next video. Okey, Assalamualaikum.